أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. رب زدني علما وارزقني فهما ربنا عليك توكلنا وإليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muka apa? Muka 24 ni. 24 muka dia. Dan hikayat daripada Sayyidi Abu Bakrin At-Turtusiyu ataupun At-Turtusiyi. Hikayat ni makna cerita. Dan hikayat dan cerita daripada Sayyidi Abu Bakrin At-Turtusi. Hikayat-hikayat pada kitab Sirajul Muluki, itu nama kitab. Kata Sayyidi Abu Bakrin At-Turtusi telah cerita kat ni. Telah cerita akan daku setengah, yakni oleh setengah daripada syuyukh, daripada beberapa guru aku. Telah cerita akan daku setengah oleh setengah. Itu fa'i bagi cetera. Daripada syuyukh, daripada beberapa syekh-syekh, beberapa guru-guru. Tu. Cerita-cerita, cetera-cetera daripada orang yang dahulu-dahulu. Daripada orang, daripada hal orang. Gitu. Daripada orang, daripada hal-hal orang yang dahulu. Daripada kelakuan-kelakuan orang dulu-dulu. Cerita macam mana? Cerita macam ni. Bahawasanya adalah di Mesir. Maklumlah di Mesir ni. Pada satu negeri yang nama Su'aidi. Adalah di Mesir pada negeri Su'aidi. Baca Su'aidi. Adalah di Mesir pada negeri Su'aidi. Ada apa? Satu binatang. Satu batai tamar. Satu batang tamar, mana batang kerumu. Batang pokok terumu. Berbuah ios satu batang tamar ni. 10 ardab tamat. 10 ardab tamat. Tu. 10 ardab tamar. Maka satu ardab tu lebih kurangnya 4 gantang. Ataupun dikatakan sebakul. Boleh juga. Tu ardab. Satu ardab, satu ardab tu lebih kurangnya 4 gantang. Ataupun kata satu baku besar. Tu maka 10 ardab ni 10 baku. Dan 10 baku mana 40 gantang. Tamat satu pokok ni. Dan tiada ada pada demikian zaman itu, pada masa itu. Zaman mana? Zaman berbuah itu.
Dan tiada ada pada zaman itu satu pohon tamat berbuah setengah dari yang demikian itu. Dan tiada ada pada demikian zaman itu. Zaman mana? Zaman berbuah itu tamat 10 ardab. Zaman itu, yakni zaman berbuah itu tamar 10 ardab tu. Tidak ada satu pohon tamar berbuah setengah yang demikian itu tamar. Nak kata sepokok pohon tamar tu nak buah semacam sepokok pohon setengah pada pokok tamar tu pun tak ada. Apa? Iaitu 5 ardab. 5 baku. 5 baku maknanya siha yisib, iaitu 20 gantang. Tak ada dah masa tu. Pas ni 10 satu batang tamar ni. Apa tu? Maka dirampas akan dia akan tamat sultan oleh raja. Raja pun apabila mendengarkan akan bahasanya tamat ni berbuah begitu banyak, maka raja pun ambil buat milik dia, rapas ambil buat milik dia. Lepas pada tu maka tiada berbuah satu biji pada demikian tahun itu. Selepas pada raja ambil rapasi akan pertama itu tadi, ke pokok tamar tu, pada tahun tu pohon tamar, pokok tamar itu tadi tak ada berbuah walaupun satu biji. Gitu. Walaupun satu biji tak ada buah tahun tu. Dengan sebab kezaliman raja. Tapi raja ni pasti penting. Raja pasti, petua pemerintah ni kalau tidak ada keadilan, rakyat susahlah kehidupan. Dan demikian lagi katanya, aku lihat pada Iskandar. Dan demikian lagi katanya, kata Abu Bakar At-Turtusi. Dan demikian lagi seperti itu juga, seperti kata dia dulu tu. Dan demikian lagi katanya, kata Abu Bakar At-Turtusi, kata macam mana? Kata macam ni, aku lihat pada Iskandar pada satu baluk. Aku lihat pada Iskandariyah. Aku lihat pada Iskandariyah. Iskandariyah ni nama tempat. Aku lihat pada Iskandariyah. Aku lihat pada satu baluk. Baluk ni macam alat buat takak ikan lah. Macam tahan dalam air tu untuk ikan masuk dalam tu. Dia buatkan dia dengan buluh. Buatkan dengan buluh tu ni, lepas tu adalah tempat masuk ikan, keluar ikan tu ada masuk. Ada tempat besar tu ke tu baluk. Ya ada bubu. Bubu tu kecil sikit, baluk tu luas sikit. Besar sikit tu baluk. Aku lihat pada Iskandariyah, pada satu tempat nama Iskandariyah, lihat pada satu baluk di laut, mengambil tiap-tiap yang berkehendak ikan padanya, pada itu baluk. Lepas tu maka adalah ikan tu bergelegok-gelegok air sebab kebanyakan ikan. Maka adalah ikan tu bergelegok-gelegok. Apa? Menakak dia tu lah, bertakak naik atas air tu, legok semacam macam puyuk gelegok, puyuk nasi gelegok tu. Mana? Syarat kata ikan tu banyak. Banyak. Sebab kebanyakan ikan dalam tu. Sebab kebanyakan ikannya. Dalam laut tu banyak. Dan adalah kanak-kanak mengambil dengan kainnya jual. Ada. Dan adalah kanak-kanak mengambil apa? Mengambil akan ikan itu dengan kainnya, kain kanak-kanak jual sahaja. Ambil kain, cebok kain. Cebok ambil buah bekas, cebok ambil kain, tak payah letakkan buka, tak payah letakkan balut, tak payah cebok kan, cebok itu. Kemudian ditahan oleh walinya. Selepas daripada nampaknya orang-orang rakyat tu, budak-budak dah ambil ikan dengan kain, mana banyak ikan tu, lalu tu ditahankan oleh walinya, oleh pemerintahnya.
Tu pemerintah mana? Yang memerintahkan tempat itu. Ada yang lagi tu jatuh. Yang memerintahkan tempat itu, wali yang merintah tempat tu, lalu tu dia tegah, dia larangkan tak boleh dia ambil ikan dalam tu. Dan menegah ia wali pemerintah ni akan manusia, menegah daripada mengambil daripadanya daripada ni sebab baluk teluk tu dia. Satu teluk, bukan baluk. Hak gamu kau, ta ke apa? Ba kata atas dia. Ba. Oh, kita moga-moga itu. Kita aku kau ni. Kalau satu baluk. Pada satu baluk, bukan baluk, teluk. Nah, teluk likung titik buat titik baru, teluk. Pada satu teluk di laut. Tu. Pada satu teluk di laut. Satu teluk ni satu tempat. Adalah teluk, tabat tu panggil teluk sembilan lah dah tu. Satu teluk. Teluk satu kubang air yang luas di tepi laut. Tapi air itu tidak bergelombang. Air masuk dalam teluk. Satu hari keluar satu kawasan dilikungi dalam teluk kat situ lah. Teluk, maka dalam teluk tu banyak ikan. Tu dia weh. Bukan baluk tu, tengok belakang ni. Dan menegahkan ia wali akan manusia daripada mengambil daripada teluk itu. Wali pemerintahkan negara itu, pada negeri itu, lalu tu melarang. Dilarang ambil ikan di dalam teluk ini. Karena terlalu banyak ikan tu menangkap-nangkapkan atas air hingga bergelegak-legakkan air. Maka wali pemerintah teruskan larang. Kemudian maka hilanglah ikan itu daripada tempat teluk tadi. Ikan pun habis hilang. Hingga tidak hampir didapatnya ikan. Seekor hingga sampai sekarang tak ada. Tidak hampir dapat. Kena dapat. Hampir dapat pun tak. Padahal dapat lebih-lebih lagi tak dapat. Gitu. Tidak hampir didapatnya ikan. Seekor pun tak dapat. Hingga sekarang tak dapat sampai sekarang. Kenapa? Masalahnya pasal ada larangan. Pemerintah lah larang macam ikan di sungai. Dulu itu banyaklah ikan kat sungai. Sungai kat sini ni. Banyak ikan besar, ikan kecil, ikan apa tu ini. Tiba-tiba pihak pemerintah ni buat surat. Larang tu tepi sungai. Dilarang ikat ikan dalam sungai ni. Kerana ikan dapat banyak. Selepas pada ada larang tu ikan habis. Sampai sekarang pun tak ada ikan. Tengok weh. Tempat kita pun dah ada dah. Nah, ikan dah Allah Ta'ala bawa mari. Allah Ta'ala menghidupkan ikan. Tapi kita jangan buat binasa seperti kita letakkan bom ke. Ni kita mengalir, tak buka apa itu ini. Nah, apabila ada larangan, ikan pun habis. Begitu juga seperti kolam tepi pondok tepi, kebun durian tu. Macam tu. Dulu banyak ikan tu. Bawa kata larang ikan dalam ni. Habis tak ada sampai sekarang tak ada. Pemerintah larang. Kerana nak ambil ikan dalam ni kita ambil pitih masuk tengah. Tengah mata. Tak ada bukti hak tepi dia dah tengah mata. Tepi pun makan juga. Dia tengok ni menunjuk kata zalimnya hingga sampai sekarang. Tu, dia didapat hingga tiada hampir didapatnya ikan seekor pun tak dapat hingga sekarang. Hingga sekarang titik kat situ. Nuktah habis cerita. Inilah segala perkara yang memberi bekas. Inilah segala cerita-cerita yang disebutkan dia. Inilah segala cerita-cerita yang disebutkan dia. Ataupun hikayat yang disebutkan dia itu. Daripada beberapa hikayat yang lepas tu. Segala perkara yang memberi bekas. Dan melalui dan melulus oleh rahsia segala raja.
Rahsia ni mana? Benda perkara yang sunyi. Tu. Perkara yang sunyi itu rahsia. Yang memberi bekas dan melalui oleh rahsia dan melulus oleh rahsia segala raja, gapo rahsia? Yakni benda dan perkara yang sembunyi. Seperti dia cita-cita nak ambil ikan, maka tidak siapa tahu. Itu rahsia. Rahsia raja tu. Benda yang sembunyi. Seperti dia raja tu cita-cita hendak ambilkan ikan, maka tidak ada siapa yang tahu. Kata citaan dia tu hendak ambilkan ikan, maka itu rahsia raja. Dengan sebab rahsia raja sembunyi dalam hati dia, Allah Ta'ala yang mengetahui. Dengan sebab itulah ikan yang ada dalam kolam, ikan yang ada dalam teluk tu hilang habis semua sampai sekarang. Maka inilah pemerintah tu yang besar sekali. Mesti adil, mesti kuam yuk titam, ada adil. Apabila pemerintah tidak ada keadilan, haru-haralah negara. Rezeki pun Tuhan masih tarik. Dan cita raja oleh rahsia segala raja, dan cita raja yang bersembunyi di dalam hati mereka itu. Jatuh tu. Ada kitab jatuh tu. Yang bersembunyi di dalam hati mereka itu segala raja. Sembunyi-sembunyi kepada rakyat segala raja. Jika baik, jadi baik mamlakahnya. Apa? Yakni jika baik raja, saya jadi baik mamlakahnya. Kerajaan dia pun akan jadi baik. Pemerintahan dia pun akan jadi baik. Dan jika jahat raja, maka jahat pada segala mamlakahnya, pada segala retahannya. Segala retahan dia pun akan jadi jahat. Cetera ahlu tarikh. Ni cerita ni kita ni. Cetera ahlu tarikh, cerita ahlu tarikh daripada kitab mereka itu ahlu tarikh adalah segala manusia apabila berpagi-pagi pada zaman Hajjaj. Hajjaj ni mana satu raja sangat zalim. Hajjaj satu raja sangat zalim. Pada masa kecil dia diberanakkan dia, kamar dia menangis kuat. Menangis tak habis-habis, sudah beranak. Apabila beranak keluar tu ada dunia, maka Hajjaj ni masa kecil-kecil belum beranak itu ni, dia menangis tu kuat. Hingga tak ada sesuatu pun boleh menghilangkan menangis dia. Maka datang untuk nujung seorang kahin, al-kahin atau al-kahanah. Datang seorang tunjung, kata, Hajjaj ni kalau nak bagi dia hilangkan menangis, kamu kena cari darah anjing hitam. Darah anjing hitam, mau ambil darah dia, lepas tu pergi mani dia. Baru hilang dia teriak. Hilang menangis. Hilang teriak kuat-kuat tu. Lalu tu pun raja cari hari hitam. Cari hari anjing hitam, maka semelih katak ambil darah, pergi mani Hajjaj. Masa kecil. Hilang penyabut tahu. Lalu tu Hajjaj tiba-tiba dia jadi raja ni, dia jadi raja yang sangat zalim sekali. Hajjaj. Ia timur lepas masa Nabi kita lah, lepas dah khalifah dah. Timur Hajjaj ni. Berpagi-pagi manusia. Adalah segala manusia apabila berpagi-pagi pada zaman Hajjaj. Yakni satu raja yang sangat zalim. Bertanya mereka itu segala manusia, siapa-siapa kena bunuh semalam ini? Semalam ini siapa yang kena bunuh? Dan siapa orang yang kena solonya? Solo ni mana tu? Dia ambil kayu, pocokkan di dubur, solo naik atas pertama, solo naik atas pokok kayu. Itu solo. Siapa orang yang kena solonya orang? Solo ni mana ambil kayu, bubuh masuk ke jubur. So jubur, Allah sebalik cing. Naik atas lepas kayu. Takak ni. Allah naik. Tu solo. Orang yang kena solo nyonya orang macam mana solo ni? Kalau Malaysia ke? Solo mana?
ambil kayu, bubuh masuk dalam punggung dia tu, lepas tu bawa nak atas ikut kayu. Tu solat asal dia. Begitu. Mek weh. Tiga dah lah. Solat. Siapa orang yang kena solat malam ni? Dan siapa orang yang kena pukul? Dan yang seumpamanya seorang pukul. Tu hajat. Karut tak zalim dia. Dan ada pada zaman Walid, suka ia Walid kepada kebun dan rumah. Maka adalah segala manusia pada zamannya zaman Walid ni bertanya-tanya mereka itu manusia pada pagi daripada kerja rumah. Pada kerja rumah, siapa yang berbuat kebun? Itu dia. Dan adalah segala manusia pada zaman Walid bertanya-tanya mereka itu manusia pada pagi-pagi. Pada pagi-pagi pakatlah tanya menanya daripada kerja rumah. Tanya ke apa? Tanya ni, siapa yang berbuat kebun dan siapa yang memilih sungai? Tu. Siapa yang memilih, bukan memilih, membelah. Siapa yang membelah az-zahid, membelah sungai. Enggak membelah sungai, yakni membuat sungai. Kalau kat sini buat sungai kecil. Macam carok, macam apa? Buat sungai kecil tanaman, untuk tanaman. Sungai kecil. Kalau bahasa Siam panggil cungla pratan. Tu, cungla pratan tu panggil kata sungai kecil. Gitu tu kata Walid. Siapa yang membelah sungai? Yakni az-zahid membelah, bukan memilih. Siapa yang membelah sungai? Yakni membuat sungai. Dan siapa yang bertanam kayu? Tu pada masa Walid. Dan adalah pada zaman Sulaiman anak Abdul Malik. Dan adalah ia sukakan makan makanan dan berkahwinan. Ni. Dan adalah ia Sulaiman anak Abdul Malik ni sukakan makan makanan dan berkahwin. Dan adalah segala manusia berkhobar-khobar pada makanan yang enah-enah, yang baik-baik, dan memahalkan isi kahwinnya pada masa itu. Dan dihargakan sahaya, ditinggikan harga sahaya, iaitu hamba, dan meramaikan tempat kedudukan mereka itu. Dan meramaikan tempat kedudukan mereka itu segala manusia. Meramai dengan berkhobar-khobar akan yang demikian itu, demikian makanan yang endah-endah, yang baik, yang mahal si kahwin. Berkhobar-khobar, berbual. Masalah ni itu manusia. Kalau masa durian, cakap durian. Kalau masa longkong, cakap longkong. Itulah. Manusia tengoklah apa saja orang suka. Itu bertimbul pada masa Sulaiman bin Abdul Malik. Dan tatkala pada zaman Umar bin Abdul Aziz, adalah segala manusia bertanya-tanya mereka segala manusia, beberapa engkau hafaz Quran? Itu masa dia. Dan engkau hafaz wirid? Beberapa engkau hafaz wirid? Tu tiap-tiap malam. Dan beberapa sianu hifzu kitab, hafal kitab. Dan beberapa sehari iyo membaca Quran. Beberapa sianu hafal kitab, dan beberapa sehari iyo ya sianu ni ganti nama orang lah. Dan beberapa sehari iyo ya sianu baca Quran. Dan beberapa puasa daripada sebulan, dan beberapa yang demikian itu demikian apa? Demikian hafaz Quran. Demikian itu hafal Quran dan hafal wirid dan baca Quran. Dan beberapa yang demikian itu demikian hafaz Quran, hafaz wirid dan baca Quran. Tu dia. Itu tengok semasa-masa, tengok. Apabila pemerintah tu
mi kuam adil, ada keadilan. Maka rakyat pun tengok cakap. Masuk Umar bin Aziz, dia cakap masalah agama. Kamu ingat Quran berapa juzuk? Kamu belajar ilmu apa? Kamu belajar ilmu apa? Mengajar ilmu apa? Tu. Semua tu duduk di pemerintah. Pemerintah buat apa? Maka rakyat pun cakap-cakap benda tu. Tu dia. Habis. Maka sayugianya, inilah perkataan muallif. Maka ini perkataan muallif, yakni orang yang mengarangkan kitab ni, iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Maka sayugianya bagi raja-raja adalah ia, yakni bahawa adalah ia raja-raja atas jalan sahabat dan salaf yang dahulu-dahulu yang salihin ridwanullah alaihim ajma'in. Itu mesti raja kena perangai pasal tu. Adalah ia atas jalan sahabat. Jalan sahabat yang mengetahkan seperti Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tak ada pun, lepas dah habis 4 orang ni tak ada lah. Timur satu lagi Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni dia retah cara sahabat sungguh. Tak ada ambil gaji, tak ada ambil apa langsung. Tapi sebelahnya dia akhir esok mati kena tikai. Kena racun. Mati kena racun. Lalu apabila dia meninggal, bila dia meninggal tu, jadi tidak orang taruh mayat dia ke tempat yang tanah yang mati. Tanah yang tidak ada rumah orang, tidak apa. Taruh sebelah jauh. Itulah tu Umar Abdul Aziz. Tempat yang perintahnya ialah memerintah di Syria. Syria, di Syam. Itu tempat perintahan dia, Umar Abdul Aziz. Maka Umar Abdul Aziz itulah pemerintahan support sama dengan sahabat. Lepas tu selepas ada dia tu, adalah kekurangan lah selepas ada tu. Tapi macam sahabat ni Umar Abdul Aziz ada retah. Dan salaf yang dahulu-dahulu, mana salaf yang dahulu yang salihin, orang yang dulu-dahulu yang salihin, yang tunaikan hak Allah dan hak makhluk, ridwanullah alaihim ajma'in, dan mengikut dengan mereka itu sahabat dan salaf yang dulu yang salihin pada perbuatan mereka dan perkataan mereka dan kelakuan mereka. Maka orang yang menyalahi pada yang demikian itu, demikian perkataan sahabat dan perbuatan. Maka orang yang menyalahi pada yang demikian itu, yakni dan yang demikian perkataan sahabat dan perbuatannya, iaitu tiada mustahil. Apa dia mustahil? Yakni tiada jauh daripada binasanya. Orang itu. Tiada jauh dari binasanya orang itu apa? Yakni dekat sangatlah mereka itu akan jatuh di dalam binasa. Terdekat sangatnya dengan kebinasaan tu. Mereka yang menyalahi akan sahabat. Dan tiadalah di atas sultan yang adil melainkan nabi yang mursal. Tidak ada raja yang adil, maka nabi lah yang mursal, yang dilantikkan dia jadi rasul. Atau malaikat yang muqarrabin, malaikat yang sentiasa buat amal, yang mendapingkan diri mereka kepada Allah. Dan sonyo telah dikata orang. Orang kata, menatang tak kata orang. Dan sonyo telah dikata orang, yakni berkata oleh orang. Apa orang sini? Yakni ulama lah. Bukan menatang dah, orang ulama. Adalah yang dia tidak nak tu. Tidak hendak buat likungan. Nak buat pula likungan yang tu. Adalah seumpama sultan yang adil seperti angin yang mengkembangkan segala bunga. Tu upama bandingan raja yang adil. Tu raja pemerintah yang mikham yutitam seperti angin yang mengkembangkan segala bunga. Yang mengkembangkan, yang mecahkan segala bunga tu. Bunga yang bertutup begitu. Maka raja yang adil seolah-olah dia ni sebagai bunga yang berkembang. Tu. Kalau itu, manakala raja bersifat dengan adil,
maka rakyat pun berasa kasih sayang dan suka hati. Serupa juga bunga, bila angin meniupkan dia, maka selalu berkembang dia. Tu. Dia tu. Tu suamu berkembang. Berkembang segala bunga. Apa? Yakni manakala raja bersifat dengan adil, maka rakyat pun berasa kasih sayang kepadanya dan suka hati rakyat pun. Rasa suka, serenuk hati. Begitu juga bunga, apabila angin tiup kan bunga itu, begitulah bunga, apabila angin meniupkan dia, meniupkan bunga tu, maka selalulah bunga itu berkembang. Berkembang kenyataan pecah kembang. Tu rakyat bangga seperti bunga lah. Kalau rakyat tu adil, rakyat pun Allah puji kat dia, suka kat dia. Tapi kalaulah kalaulah pemerintah tidak ada adil, maka rakyat pun tidak ada senang, tidak ada hati serenuk pasal pemerintah tidak adil. Tu jaga baik. Itu menunjuk kata kalaulah pemerintah adil, mana tidak adalah rakyat yang tak bersetuju dengan dia. Tapi apabila dah pemerintah tidak adil, rakyat ni banyak tak setuju dengan dia. Inilah. Dan musubur segala roh, atau pada kata berkembang ke segala bunga. Takdir kalang seperti angin yang musubur segala roh. Tu segala roh. Apa roh? Segala roh hamba Allah. Yakni dikehendaki dengan dia ialah kesenangan. Tu roh segala hamba Allah. Musubur segala roh hamba Allah. Gapa roh hamba Allah? Yakni hati segala hamba Allah. Tu roh. Roh hamba Allah yakni hati segala hamba Allah. Hati segala hamba Allah. Tu boleh mensenangkan juga weh. Apabila keadilan raja itu boleh mensuburkan roh hamba Allah, yakni hati hamba Allah. Maka murad dengan roh hamba Allah ni ialah kesenangan. Kesenangan. Rakyat jadi senang apabila pemerintah tu adil. Maka sayogianya bagi raja, jangan ditaruh akan hujab. Baca hujab, bukan hijab. Hujab. Apa hujab? Yakni orang juru bahasa di rumah raja. Itu hujab. Orang juru bangsa di rumah raja. Apa juru bahasa? Orang bercara rumah raja. Jangan ditaruhkan hujab. Jangan taruh pula orang yang bercara orang raja. Jadi apabila nak jumpa kat raja, maka kena pergi jumpa dengan orang ni dulu lah. Maka orang ni lah yang meretahkan. Kata boleh jumpa, tak boleh jumpa orang ni. Maka orang ni orang tengah ni, orang yang juru bangsa di rumah raja juru ni orang ni di dalam syariat dia kata jangan ditaruhkan hujab. Orang yang menyekatkan daripada masuk sampai ke raja. Ada kat pintu nak masuk jumpa ke raja, adalah orang ni. Nak cakap orang dulu, kalau orang ni kata boleh, boleh. Orang ni kata tak boleh, tak boleh. Tu hujab. Hujab mana? Jadi kesakitan orang yang kena zalim daripada masuk mengadu. Apabila orang nak mengadu ke raja, dia jadi penyekat pula. Tu penyekat. Penyekat bagi orang yang kena zalim. Tu. Daripada masuk mengadu kepada raja. Dan jangan ditaruh akan bawab. Bawab orang menjaga pintu. Hak yang larang ni ada semua.
Dan jangan ditaruh akan bawab, yakni orang yang menjaga pintu, yakni panggil apa, jaga. Malaysia jaga, sini panggil yam. Jangan ada yam kat pintu tu. Masalah ni tak ada yam, tak boleh masuk. Tak boleh. Baik. Jangan ditaruhkan bawab yang menegahkan orang yang dhaif sampai kepada raja. Daripada Maimun bin Mahran. Daripada Maimun, dan diriwayat daripada Maimun. Habis dekat tu. Daripada Maimun dan diriwayat daripada Maimun. Ada bin Mahran. Maka Maimun bin Mahran ni dia jadi bawab bagi Umar bin Abdul Aziz. Tu Maimun bin Mahran ni jadi bawab, orang jaga pintu Umar Abdul Aziz. Tu Maimun bin Mahran. Dia ni jadi bawab. Bawab ni orang jaga pintu. Kata jaga. Umar bin Abdul Aziz. Kata Maimun, adalah aku duduk pada Umar bin Abdul Aziz, yakni adalah aku duduk di sisi Umar bin Abdul Aziz. Maka berkata ya Umar, siapa pada pintu? Maimun duduk cerita. Umar berkata, siapa ada di pintu? Maka jawab Maimun, seorang laki-laki. Turunkan untanya Umar. Apabila lah Maimun jawab tu seorang laki-laki, lalu tulah Umar turunkan unta Umar, menyangka bahwasanya ia seorang laki-laki itu anak Bilal muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Umar bin Aziz pun turun daripada unta dia. Karena dia sengkakan, dia gamukkan. Sengka mana gamuk. Asal kita sini gamuk, asal sengka. Menyeka ia umat bahawasanya ia seorang laki-laki itu anak Bilal. Siapa? Bilal ni muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meizin ia Umar bagi seorang laki-laki dengan masuk. Lalu izin masuk dalam. Dan berkata telah menceritakan daku bapakku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menetapkan sesuatu bekerja umat kemudian maka taruh orang hujab yang menegah kepadanya, mereka mendinding Allah padanya pada hari kiamat. Tu kata siapa pula ni? Tu. Dan berkata telah mencederakan daku bapakku. Mencederakan daku bapakku ini oleh bapakku. Ada bapakku cerita. Zahirnya ia ni kembali kepada Maimun. Dan berkata ia Maimun bin Mahran telah mencedera akan daku bapakku oleh bapakku. Cedera apa? Cedera macam ni. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memerintahkan sesuatu daripada pekerja umat, kemudian dia memerintah itu, maka ditaruh orang yang hujab. Tu orang yang hujab, orang juru balik bangsa di rumah dia. Orang dulu tunggu tu. Jadi kita bagi tahu kat dia bagi tahu kat raja. Bagi tahu kat dia bagi tahu kat raja. Tu hujab. Yang menegahkan mereka itu. Tu. Yang menegahkan mereka itu hujab ni daripada masuk melaikan. Daripada masuk. Maka ditaruh orang yang hujab, yang menegahkan mereka itu hujab daripadanya dah masuk. Tu. Malaikat mendinding Allah daripada barang siapa pada hari kiamat. Tu. Apa mendinding? Yakni tak boleh dia melihat Tuhan di akhirat.
Tu mana dinding Allah pada siapa itu pada hari kiamat. Yakni tidak boleh melihat akan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Allah dalam dinding. Maka rugi tu dah. Tak boleh tengok Tuhan akhirat. Dunia tak boleh tengok dah. Akhirat dah pula tengok pula. Maka tatkala mendengar ia ya Umar. Berkata ia ya Umar bagi orang yang menunggu pintunya. Pergilah kamu duduk di rumah kamu. Maka tiada lihat akan seorang. Kemudian pada itu. Kemudian pada duduk ia. Kemudian daripada ia. Suruh orang menunggu itu balik ke rumah. Begitu. Umar pun suruh. Lepas pada tu pergilah kamu duduk di rumah kamu. Selepas pada Umar suruh begitu. Maka tiada dilihat akan seorang. Kemudian daripada itu tidaklah hak duduk pada pintu Umar. Kemudian daripada itu, kemudian daripada apa? Yakni kemudian daripada ia suruh orang menunggu pintu itu balik ke rumah. Kemudian daripada itu, kemudian daripada ia suruh orang menunggu pintu itu balik ke rumah. Tu selepas pada tu tidak adalah orang jaga kat rumah. Tu pada masa Umar bin Aziz. Dan kata Khalid bin Abdullah Al-Qushairi. Kata Khalid bin Abdullah Al-Qushairi berkata ia ya Khalid bagi hajibnya. Bagi hajibnya bagi orang yang juru bangsa raja. Tu orang hajib. Apabila duduk aku pada tempat dudukku, maka jangan engkau tahan seorang masuk kepada aku. Maka bahawasanya wali pemerintah ni, ia merintahkan pekerjaan orang, tiada menegah orang masuk kepadanya kena wali. Tiada menegah, tiada boleh menegah orang masuk kepada wali. Melainkan 3 perkara. Melainkan 3 perkara yang tak boleh masuk. 1, orang dungu. Orang-orang dungu. Yang ni orang border. Orang dungu, yang ni orang border. Yang benci ia orang dungu serta orang dungu ni melihat atasnya atas dungu ni seseorang. Dia benci tengok orang. Atau pekerjaan yang syok atau jahat yang ditakut daripada bahawa nyatakan kepada orang. Tu orang dungu. Yang benci orang dungu serta orang dungu ni melihat atasnya atas dungu ni seorang. Orang bodoh lah. Atau pekerjaan yang syok atau jahat yang ditakut daripada bahawa nyatakan kepada orang. Atau orang bakhil, benci ia orang bakhil, minta orang padanya. Orang bakhil ia kedekut, benci orang, minta orang padanya. Pada orang bakhil itu sesuatu. Dan sayogianya bagi raja mengambil wazir, mengambil menterinya raja itu, orang kepercayaan pada agamanya. Pada orang tu, pada agama orang. Benar pada lidahnya orang, adil pada agamanya orang, kepercayaan perangai orang. Lagi mempunyai tilik pekerjaan rakyat. Senang ni cerita ni. Lagi mempunyai tilik pekerjaan rakyat, dia panggil peduli dan padu kepada rakyat. Jangan apabila boleh jadi pemerintah tidak ada peduli dan padu dengan rakyat. Itu nanti ada soal di akhirat esok tu. Lagi mempunyai insaf dan kesedaran pada rakyat. Tu. Dan syafaqah, kasih sayang dan rindu kepada makhluk Allah Ta'ala. Kasih sayang dan rindu kepada makhluk Allah Ta'ala. Maka jauhkan orang yang lemah mentadbirkan umat. Maka jauhkan orang yang lemah, orang yang tidak ada power mentadbirkan umat. Ini kita jauhkan. Tak payah dia ambil dia buat mesyuarat.
Dan sejahat-jahat ditaruhkan wazir orang yang laim, yang tiada pemalu. Tu. Dan sejahat-jahat ditaruh. Isti'nah mula. Mula ismula. Dan sejahat-jahat ditaruh akan wazir. Sejahat-jahat ditaruh dan sejahat-jahat, apa sejahat-jahat ditaruh akan wazir, akan menteri, orang yang laim, orang yang celah, yang tiada pemalu, dia tidak ada kemaluan, bukan tidak ada kemaluan dah, dia tidak ada malu. Orang laim, orang mulut huduh bang. Apa mulut huduh, mana orang cakap karuk. Tu. Dan yang kurang bangsanya orang tu, tidak ada bangsa kepada orang. Lakoh belakang lah, lakoh pinggang, jinyok pala lah, tak ada bangsa bang. Dan yang kurang bicara nyonya orang. Pasal apa? Kerana apa? Kerana ada pekerjaan raja-raja. Apa? Kerana adalah pekerjaan raja-raja dan perintahnya raja-raja, sekaliannya pekerjaan raja-raja dan perintah tu kembali kepada wazir, kepada menteri. Dan ikutnya tu. Dan ikutnya raja-raja itu pada tangan wazir. Dan ikutnya raja-raja itu badal pada tangan wazir, pada retahan menteri. Tu wazir. Dan memakan dan pemakan sultan. Dan upamakan itu. Dan upamakan sultan seperti kampung. Dan wazir itu pintu. Habis. Titik itu. Dan ikutnya apa? Atas tu, dan ikutnya raja-raja itu pada tangan wazir. Raja-raja ni dia ikut wazir menteri dia. Menteri kata macam mana, dia kata macam tu. Kita kan wazir. Nah, kemudian ini isti'nah mula ni. Isti'nah balik, mula ikalan balik. Mula ikalan semula. Dan upamakan sultan tu. Dan upamakan sultan, dibandingkan sultan raja itu, adalah ia seperti kampung. Dan wazir itu, menteri itu, pintunya, yakni seperti pintunya pintu kampung. Maka barang siapa yang datang kepada kampung, maka berkehendak daripada ia yang kampung, datang memukul ia barang siapa akan pintunya. Siapa datang kepada kampung, lepas dia berkehendak dari kampung, maka berkehendak daripada ia, daripada kampung, datang memukul ia barang siapa itu akan pintunya. Dan barang siapa datang akan dia ke kampung, bukan pintu itu kampung, terkejut, tiada dapat masuk, tak boleh nak masuk. Dan adalah tempat jatuh wazir. Tempat jatuh, yakni kedudukan wazir daripada tempat kerajaan raja-raja seumpama cermin. Itu tempat jatuh. Dan adalah tempat jatuh, yakni kedudukan wazir daripada tempat kerajaan raja-raja. Daripada tempat kerajaan raja-raja tu. Tempat jatuhnya seumpama cermin bagi muka. Seperti tiada melihat padanya, pada cermin tiada dilihat akan keelakan mukanya, dan jahatnya jahat seorang. Tiada dilihat akan keelakan mukanya seorang, dan jahat seorang, dan kecelaannya seorang. Demikian lagi sultan raja, tiada sempurna pekerjaan melainkan baik akal wazirnya. Itu raja. Tiada sempurna pekerjaan melainkan baik akal. Baik akal wazir menterinya, menteri bagi raja. Dan sihat pahaman, dan sihat pahamnya, yakni sihat pahamannya, pahaman wazir. Dan bersih hatinya, hati wazir. Dan sayogio bagi raja-raja dan orang besar-besar, dan yang lain daripada keduanya, lain daripada raja-raja dan orang besar-besar. Tu. Orang besar, apa, yakni orang bangsa, yakni sebuah pangkat.
Orang besar-besar, tu, yakni sebuah pangkat. Seperti orang memegangkan hukuman tuan. Tu orang besar-besar. Dan yang lain pada keduanya, raja-raja dan orang besar-besar ni, mengetahui akan kejahatan zalim dan celakanya zalim. Segio bagi raja dan orang besar-besar dan yang lain dah kedua tu, saya dia mengetahui akan kejahatan zalim, kejahatan orang yang buat zalim dan celakanya zalim. Pasal apa sekarang saya nak mengetahui? Supaya terkejut, takut daripada mendatangkan dia akan zalim. Supaya kita terkejut, takut. Mana takut, terkejut. Daripada mendatangkan ikan zalim. Seperti firman Allah Ta'ala, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, maka kami jadikan laknat Allah atas orang yang zalim. Orang yang buat nyanyai orang, itu orang zalim. Buat nyanyai orang. Dan lagi firman-Nya Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, dan jangan kamu sangka Allah Ta'ala lalai, lupa daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Kamu jangan sangka macam tu. Kata Allah Ta'ala ni lalai pada orang yang mengejar zalim tu. Allah Ta'ala tak lalai sama sekali. Yakni tiada lalai pada barang yang dikerjakan oleh orang zalim tu. Lagi akan diseksanya orang yang zalim. Tuhan tak lupa, Tuhan tak galik. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradikuha. Artinya bahwasanya kami sediakan bagi orang yang zalim itu, sediakan, yakni mesediakan oleh kami bagi orang yang zalim itu. Mesediakan apa? Mesedia api neraka, akan api neraka yang meliputi dengan mereka itu, dengan orang zalim ni, kelilingnya api neraka. Yang meliputi, yang sekeliling, yang meliputi, yang melekapi dengan mereka itu orang zalim itu, kelilingnya keliling api neraka. Dan sabda Nabi SAW, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin aujaballahu lahun nara wa harrama alaihil jannata faqala rajulun ya nabiyallah walau kana yasira qala walau qadai tu qala qadiban, gitu macam itu, walau qadifan min arrakin. Qadiban, pambuluh, pokok buluh. Artinya barang siapa memutuskan hak seorang yang muslim, barang siapa memutuskan hak, memutus ia barang siapa akan hak seorang yang muslim, telah diwajibkan Allah bagi orang siapa api neraka. Memutuskan hak orang Islam. Sebab tu kita jumpa orang Islam, mesti kita nak ada tolong-menolong. Kalau kita ada berhutang duit dia, mesti kita nak ada bayar. Jadi kita tak bayar tu, kita memutuskan hak dia. Hak orang Islam kita misal seperti berhutang duit, kena ada bayar tu, tak boleh hilang begitu ya. Tu. Telah diwajibkan Allah baginya, bagi orang siapa api neraka, dan diharamkan atasnya barang siapa syurga. Maka sembah seorang laki-laki, sembah maka menanya seorang laki-laki, ya Nabi Allah, dan jikalau ada barang siapa itu sedikit ya. Dan jikalau ada orang siapa sedikit ya.
sabdanya Nabi, dan jikalau dan jikalau iyo dan jikalau iyo sepotong kayu sugi sekalipun. Dan jikalau ada iyo hak seorang yang muslim tu, sepotong kayu sugi sekalipun. Kamu jangan memutuskan hak orang Islam. Hantar balik. Hapik tanah orang, hantar balik. Besar kayu sugi tak boleh, dia hak dia tu. Sampai kamu ada penyang-penyang tu, kamu nak hantar balik. Jangan penyang jadi hak kamu. Semua ni. Tu. Karena ada seksa ni bagi orang penyang tak hantar balik ni. Tu dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin mazlumin fashakhasa bi basarihi ila samai illa qala Allah azza wa jalla labbaik abdi haqqan alayya la ansurannaka walau ba'da hinin. Tiada daripada seorang hamba yang dizalimkan oleh orang, yang dikena zalim, yang dikena buat anyanyai oleh orang, maka melihat dengan matanya tu, mata seorang hamba ni ke langit, malaikat firman Allah azza wa jalla, bahkan hei hambaku, sebenarnya atasku ni sungguhnya aku tolongkan dikau. Hei hambaku, sebenarnya atasku sungguhnya aku tolongkan dikau, hei hambaku. Sudah lengok naik ke langit, minta doa dengan Tuhan. Minta doa dengan Tuhan. Dan jikalau lama masa sekalipun, tak apa. Lama masa lah dia saat ni tu buat nyanyi. Dia minta doa dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala akan menolong. Allah Ta'ala kata, sebenarnya atasku sungguhnya aku tolongkan dikau. Dan jika lama masanya, walaupun masa tu dah lama. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna zulma salasatun, zulmun la yughfaru, wa zulmun la yutraku, wa zulmun maghfurun. Fa amma zulmu allazi la yughfaru fasyirku billah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa amma zulmu allazi la yutraku fa zulmul ibadi ba'dihim li ba'din. Wa amma zulmu allazi yughfaru fa zulmul abdi li nafsihi. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya zalim itu, buat anyanyai orang itu, terlebih ia ya zalim, terbahagi ia zalim atas 3 bahagi. Pertama, zalim yang tiada diampunkan dosa zalim. Dan keduanya, zalim dia tiada tinggalkan. Dia tinggalkan. Tuh, bos zalim yang tiada tinggalkan, bahkan bersakuk pauk dengan ampunya zalim itu selama-lama. Dia tinggalkan. Tuh, zalim yang tiada tinggalkan, yang tiada boleh meninggalkan dia. Bahwasanya zalim ini akan lekat di dia, akan tinggal kat dia tu selama-lama, bersakuk pakkan dia selama-lama, tak habis-habis. Tu zalim yang kedua. Dan 3 zalim yang diampunkan, Allah Ta'ala ampunkan dosa zalim ni. Maka ada pun zalim yang tiada diampunkan dosa itu, sekutu dengan Allah, yakni sembah akan lain serta Allah. Sembah akan lain serta Allah, bukan syirik. Itu dah tak apa sama sekali. Firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun akan orang yang sekutu dengan dia dengan Allah. Tu, yang sekutu dengan dia, yang berkongsi dengan dia dengan Allah. Syirik lah, dosa syirik.
Dan diampun akan yang lain daripada yang demikian itu, demikian sekutu dengan Allah Ta'ala. Demikian bersekutu dengan Allah Ta'ala. Bagi orang, ampun-ampun bagi orang yang dikehendakinya Allah akan bahawa diampun. Bagi orang yang dikehendakinya Allah akan bahawa diampun. Adapun zalim yang tiada ditinggalkan, yang tiada tinggalkan, bahkan bersakut paut dengan dia selama-lama, bahkan bergantung dengan dia selama-lama, boleh kata? Maka iaitu zalim itu zalim hamba setengah akan setengah, tiada dapat setengah daripada hisabnya. Zalim hamba setengah akan setengah, berkelahi, berbalah mungku, bergocoh, bertibuk-tibuk, setengah ke setengah. Tiada yang mesti daripada dihisabkan, daripada dikirakan antara zalim dan antara orang yang dizalimkannya ke orang. Apa? Orang yang kena zalim. Hingga redha ampunnya zalim. Hingga redha ampunnya kena zalim. Ampunnya kena zalim. Ya apa? Iaitu mazlum, orang yang kena zalim, hingga mereka tu redha, baru Allah Ta'ala redha. Kalaulah orang yang kena zalim tu tak redha, maka selama itulah kezaliman masih lekat, masih bergantung di kita hingga sampai selama-lama. Dua, dan ada pun zalim yang diampunkan, maka iaitu zalim diampunkan, zalim hamba bagi diri hamba. Apa zalimkan diri? Yakni dengan bahawa hamba itu mengerjakan perkara yang Tuhan larang. Itu dia. Dengan bahawa hamba itu mengerjakan perkara hak yang Tuhan larang, hak Tuhan larang. Dengan bahawa mengerjakan hamba dengan bahawa mengerjakan hamba akan perkara hak Tuhan melarang. Itu makna hamba menzalimkan dia sendiri. Habis. Dan kata Muawiyah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Tak payah dah ni. Cerita je, payah ni. Lagi akan datang masalah muwafiq masbuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah.